KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Kita akan belajar subjek iaitu aktiviti dan sokongan murid berkeperluan khas di rumah untuk murid-murid pendidikan khas. Wah, nampak menarik ni. Agak-agak apa yang kita nak belajar dan fokuskan kan? Tapi sebelum tu, apa kata kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita? Jadi ayuh kita saksikan Profil Guru. Wah, kita ada dua orang guru hari ini bersama dengan kita di studio. Kita ada Cikgu Ifa dan juga Cikgu Nur Fatihah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, dan juga bersama-sama dengan kita di studio, Cikgu Nur Haslia Khairul Anwar merupakan Cikgu Jurubahasa Isyarat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Baik, untuk pengetahuan anda yang berada di rumah semua, kedua ataupun ketiga cikgu kita tidak menggunakan pelitup muka. Ini kerana umum sedia maklum bahawa pendidikan khas, murid-murid berkeperluan khas, mereka selain daripada menggunakan bahasa badan, mereka juga menggunakan isyarat mulut dan juga ekspresi muka dalam sesi pembelajaran mereka. Betul cikgu kerana itu cikgu tidak memakai pelitup muka, tapi tak apa, kita tetap menjaga SOP cikgu. Didik TV kami sangat menitik beratkan SOP. Jadi kita jaga penjarakan fizikal, penjarakan sosial. Saya pun jauh dengan cikgu di sini tercampak saya dekat sini. Okey, tapi tak apa cikgu. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Baik. Okey, cikgu, hari ini kita nak belajar satu subjek yang saya kira sangat menarik, sesuatu yang baru juga untuk saya, iaitu kita nak tahu aktiviti dan juga sokongan untuk murid-murid yang berkeperluan khas di rumah. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit apa sebenarnya yang kita nak fokuskan hari ini selama 1 jam cikgu. Right. Pada hari ini kami akan berkongsi dengan ibu bapa mengenai strategi, tips dan juga aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bersama-sama anak di rumah sepanjang tempoh pandemik ini. Jadi kita akan fokus kepada sokongan visual pada hari ini. So kami banyak akan menggunakan gambar dan juga puppet lah kalau kat sini, benda yang real. Yeah. Okey? Okey. Dan sebelum kita start tentang sokongan visual, saya nak tanya Mira sedikit lah. Boleh cikgu. Okey, boleh Alright. Okey, dekat sini saya ada beberapa simbol. Boleh tak Mira bagi tahu apa maksud simbol ni? Yang ni? Oh, ini simbol ni memang dah terkenal sekarang cikgu. Lagi-lagi di zaman norma baharu ni. Betul. Itu simbol maksudnya ialah untuk menjaga penjarakan fizikal. Yes, betul. Sebab sekarang ni memang kita kena jaga penjarakan sosial kita. Dan yang ini? Itu kita kena cuci tangan. Betul. Dan yang ini? Alamak, ini Maksudnya macam datang and then? berhenti. Ya, berhenti. Dan tentang ini pula, apa ni? Itu untuk macam kat parking selalu ada cikgu. Betul. Dekat parking. Maksudnya itu adalah kawasan yang dihaskan untuk orang kurang upaya, kelainan upaya. Betul, ini adalah simbol untuk orang kurang upaya. Dan yang ini pula pun penting untuk zaman pandemik sekarang. Macam sekarang yang saya tengah pakai ni cikgu. Kena pakai pelitup muka, face mask. Yes, pelitup muka pakai sekarang bagus Dan yang ini? Okey, itu untuk laluan orang berjalan kaki. Ya, betul. Awas ada orang melintas jalan. Jadi sebenarnya kan murid-murid kita sebenarnya banyak menggunakan gambar, objek yang sebenar dan juga simbol lah untuk kita faham dan juga belajar tentang situasi persekitaran kita. Jadi hari ini Cikgu Ifa akan tunjuk 4 contoh sokongan visual yang parents ataupun ibu bapa dan murid-murid boleh guna di rumah. Okey? Dan yang pertama adalah ni, jadual aktiviti. Okey, jadual aktiviti atau jadual harian ni penting sebab dia membantu kita untuk tahu apa kita akan buat
pada hari ini. Jadi untuk kanak-kanak khas, mereka ada jangkaan lah. Jadi dia tahu, okey hari ini saya akan buat, contohnya dah makan tengah hari. So sekarang waktu aktiviti bersama Didik TV. Sedia dah tahu apa nak buat. Jadi mereka akan kurang ada masalah tingkah laku. Dan yang kedua adalah ini. Okey, ini adalah peraturan bergambar. Jadi peraturan bergambar ni penting sebab kita nak faham dan ingat apa peraturan yang baru. So budak pendidikan khas kita sentiasa perlu peringatan lah. So contohnya hari ini adalah kita duduk dengan baik, bersedia untuk belajar, buat aktiviti dengan baik, rehat jika perlu dan juga jika perlukan pertolongan boleh tanya ibu bapa di rumah. Wow. Jadi kita ada ni. Okey, dan seterusnya. Yang seterusnya cikgu. Okey, yang seterusnya kita selepas ini cikgu. Sebab sekarang saya dah duduk dengan baik, dah bersedia untuk belajar. Dan saya yang nombor 4 cikgu dah siap sedia nak berhenti berehat. Tapi sebelum kita berhenti berehat ada satu aktiviti cikgu. Betul? Ya, betul. Okey, saya ada rehat sensori. Okey. So rehat sensori ini penting untuk kita beri kita satu rehat supaya kita boleh menggunakan aktiviti diri atau sensori kita. Okey. Ini saya nak Mira pilih. Ini adalah papan bergambar ya. Okey. Mira boleh pilih gambar mana yang Mira nak untuk rehat sekali ni. Oh, saya pilih. Saya nak pilih yang nombor 3 yang di bawah sekali cikgu. Yang betul. ini ya. Okey, fidgets. So ini Mira pilih aktiviti menggunakan sentuhan. Jadi penting untuk anak murid kita bersedia, fokus untuk aktiviti seterusnya. Wow. Okey, baik. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Didik TV KPM bersama dengan Mira, Cikgu Ifa, Cikgu Fatihah dan juga Cikgu Nur Haslia. Sekali lagi peringatan ataupun sedikit info Mira sampaikan kepada anda di rumah. Kedua-dua cikgu kita tidak mengenakan pelitup muka. Ini kerana subjek kita merupakan subjek untuk murid-murid pendidikan khas dan murid-murid ataupun adik-adik ini mereka selain daripada melihat, mereka juga menggunakan gerakan mulut dan juga ekspresi muka dalam sesi pembelajaran mereka. Oleh itu, kerana itu cikgu kita tidak memakai pelitup muka untuk sesi kali ini. Baik cikgu, tadi kita dah faham sikitlah apa yang kita nak fokuskan untuk subjek ni kan cikgu. Untuk khas dan khususnya untuk ibu bapa berada di rumah. Seterusnya cikgu, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Okey, tadi kita nak menggunakan jadual visual kita. Okey, so tadi hari ini kita akan belajar tentang alat bantu pendengaran menggunakan kad gambar. So lepas tu baru kita akan rehat. So saya akan teruskan kepada cikgu kita. Okey, boleh cikgu. Alright. So pada hari ini saya bawa beberapa kawan-kawan saya, okey? Yang ni nama dia Mei-Ling. Mei-Ling. Yang ni Mei-Ling, yang kat sana Ali dan sini Raju. Okey. So kawan-kawan kita ni, dia cuba tengok, dia ada memakai alat bantu pendengaran. Ada dua alat bantu pendengaran, okey? Di setiap kawan-kawan kita ni. Okey, bagi murid yang berkeperluan khas masalah pendengaran, mereka memakai alat bantu pendengaran untuk mendengar dengan baiklah. Okey, jadi pada hari ini saya akan menceritakan mengenai bahagian-bahagian pada alat bantu pendengaran. Okey, tapi perkara pertama yang perlu dibuat oleh murid yang memakai alat bantu pendengaran sebelum memulakan pelajaran adalah memakai, menghidupkan dan juga pastikan alat bantu dengar mereka berfungsi dengan baik. So, cara untuk kita semak adakah alat bantu pendengaran ini berfungsi adalah dengan kita dekatkan tangan kita pada alat bantu pendengaran. Okey. Macam melambai macam ni. Dan kita akan dengar bunyi bersiul. Okey. So ada bunyi bersiul, saya akan cek untuk Mei-Ling dulu. Ya, saya boleh dengar alat bantu Mei-Ling bersiul. Ini bermaksud alat bantu pendengar Mei-Ling berfungsi dengan baik. Okey, jadi Mei-Ling dah bersedia untuk belajar. Sebelum tu Mira pernah tengok atau pegang tak alat bantu pendengaran ni?
Saya pernah tengok cikgu. Pernah pegang? Saya pegang. baru Pernah pegang pegang. cikgu. Baru pegang. Ya. Okey, tak apa. So hari ini, kenapa kita nak belajar mengenai bahagian-bahagian alat bantu pendengaran? Pertama sekali adalah untuk memberi maklumat dan information kepada murid-murid kita mengenai alat bantu pendengaran. Apabila mereka mengetahui bahagian dan faham apa itu kegunaan alat bantu pendengaran, mereka akan lebih berdikari, lebih bertanggungjawab kepada alat bantu pendengaran mereka. Okey, dan seterusnya ini adalah salah satu kemahiran untuk kesediaan ke sekolah. Okey, jadi untuk kita belajar hari ini, cikgu perlu pinjam alat bantu pendengaran mailing. Oh, boleh. Okey, jadi cikgu akan pinjam satu alat bantu pendengaran mailing. Jadi sekarang mailing hanya mendengar dengan satu alat bantu dengar. Oleh kerana cikgu pinjam, jadi cikgu akan bergerak ke arah, mailing lah bergerak ke arah sebelah sini. Okey, jadi cikgu akan berada di sebelah yang alat bantu pendengar mailing yang masih dipakai. Jadi mulut cikgu adalah berdekatan dengan alat bantu pendengaran mailing sekarang. Jadi mailing boleh dengar dengan lebih jelas untuk belajar. Alright. Okey. Cikgu akan bercakap buku bergambar mengenai bahagian-bahagian alat bantu pendengaran. Buku ni dibesarkan jadilah macam Okey, Okey. ada slide disediakan. alright. Kita akan buat bersama-sama ya. So Mira boleh gunakan alat bantu pendengaran Ali, Cikgu Ifah boleh gunakan yang Raju punya alat bantu pendengaran. Okey. So pertama sekali untuk kita belajar mengenai bahagian-bahagian alat bantu pendengaran adalah bateri. Bateri. Okey, bateri ini adalah untuk memberi kuasa kepada alat bantu pendengaran untuk dia berfungsi. Okey, kita perlukan bateri. Okey. cikgu. Ada bateri? Ada cikgu? Cikgu Ifah ada bateri? Ada cikgu. Okey, sama tak saiz bateri Cikgu Saya Ifah punya- dengan Mira? Saya punya kecil. Saya pun kecil cikgu, sama. Mira pun ada besar sikit sebenarnya. Okey. Saiz bateri adalah berbeza antara alat bantu pendengaran kerana jenis alat bantu pendengaran juga adalah berbeza. Yang Cikgu Ifah punya bateri adalah kecil kerana saiz alat bantu pendengaran Raju adalah kecil. Okey, bagi Mira pula, saiz dia adalah besar sedikit kerana alat bantu pendengaran Ali adalah lebih besar. Okey, dia perlu saiz bateri yang tepat, barulah dia boleh berfungsi. Okey? So semua dah ada bateri kan? Ada. So murid-murid di rumah pun boleh lakukan aktiviti ini, okey? Sediakan bateri dan juga alat bantu pendengaran. Yang kedua, okey, di bahagian paling bawah sekali, okey, paling bawah sekali ni ada macam satu cangkuk kat bawah ni. Ini dipanggil ruang bateri. Okey, boleh tarik ke bawah. Okey, situ adalah tempat kita letak bateri. Okey, apabila kita tutup pintu bateri tersebut, alat bantu pendengaran baru boleh berfungsi. So, ruang bateri sama juga fungsi dia sebagai switch on dan off untuk alat bantu pendengaran kita. Okey, seterusnya. Okey, tengok ada butang kan kat sini. Ada tak butang ataupun macam toggle lah sebenarnya kan. Okey, ada satu butang kat sini, ini dipanggil laras bunyi. Okey, laras bunyi ini adalah untuk menguatkan ataupun perlahankan bunyi yang keluar daripada alat bantu pendengaran. Okey, kita tolak ke atas untuk menjadikan dia lebih kuat dan tekan ke bawah untuk dia untuk perlahankan dia. Okey, macam ni cikgu Ya. Kecil sahaja. Ya, kecil sahaja. Okey. Okey. Right. Okey, seterusnya. Okey. Okey, ada satu butang yang lagi kecil kan? Okey, butang yang lagi kecil itu adalah butang program. Okey. Okey, butang alat bantu pendengaran ni walaupun dia kecil tapi dia bijak sebenarnya. Dia ada beberapa program yang kita sebagai audiologis boleh programkan dalam alat bantu tersebut. Antara contoh programnya ada seperti program sistem FM, telecoil, music dan juga restoran. Restoran ni dia macam bila ada satu tempat yang bising, dia akan rendahkan bunyi bising tu dan dia akan kuatkan bunyi siapa yang bercakap. Wow. Dia macam bijak lah sebenarnya. Untuk maklumat yang lebih lanjut, ibu bapa boleh berbincang dengan audiologis di hospital untuk ataupun di pusat alat bantu pendengaran untuk set yang mana yang sesuai untuk anak mereka. Okey. Right, yang seterusnya
Sini ada macam satu hook. Hook ni adalah ataupun penyangkut. Dia adalah penyambung antara alat bantu pendengaran dan apa ya? Dan acuan telinga. So saya akan ambil acuan telinga. Contoh acuan telinga, okey? Kecil je sebab telinga kita pun kecil kan. Tapi setiap individu mempunyai alat acuan telinga yang berbeza. Okey? Jadi telinga saya tak sama dengan telinga Mira ataupun telinga Cikgu Ifah. Dan telinga kanan juga tak sama dengan bentuk dia dengan telinga kiri. Jadi tak boleh kongsi-kongsi, tukar-tukar. So kita panggil macam ear specific. Dan lagi satu tak bersih kalau kita share kongsi kita punya Dan satu lagi kan, untuk alat bantu pendengaran biasanya kita ada tanda. Semua tanda yang berwarna merah sama ada di acuan telinga ataupun di alat bantu pendengaran, tanda merah adalah untuk telinga kanan. Dan tanda biru adalah untuk telinga kiri. So tak boleh tukar-tukar. Walaupun sendiri punya, Cikgu? Ya, walaupun sendiri punya pun masih tak boleh tukar. Okey. Jadi untuk bahagian-bahagian ni kita dah belajarlah hari ini. So ada beberapa tadi seperti acuan telinga, bateri, lagi hook. Tempat sangkut tu. Ya. Buka lagi? bateri. Ruang bateri. Bateri sendiri. Bateri sendiri. Betul. Dan juga satu lagi. Up and down tu. Laras bunyi. Okey, boleh tak? Next. Ya. Ada kalau boleh, saya nak Cikgu nak tunjuk sikit lagi. Satu slide lagi Cikgu nak tunjuk. Saya nak minta Mira yang jawab kuis. Saya boleh jawab kuis itu, Cikgu. Okey, ada satu kuis Cikgu sediakan. Kalau kita jawab, kita tunjuk dekat sini je lah. Boleh. Mira boleh tunjuk tak yang ni? Boleh bagi tahu tak mana hook? okey, ini ialah hook. Betul. Mana ruang bateri? Kita buka dia. Ya, betul. good. Okey. Dan laras bunyi Laras bunyi. Atas Okey. bawah. dan butang program. Butang program. Ada satu butang kecil. Betul, bagus Mira. Okey, tepat jawapan saya. Okey, Cikgu. Sebab jawapan saya tepat, jadi bolehlah kita berhenti berehat, Cikgu. Yes. Ya. Sebelum tu kita dah siap dah aktiviti pertama kita. Okey. Dan sekarang Mira boleh pilih aktiviti yang kedua untuk rehat. Okey, aktiviti kedua saya nak pilih visual lah, Cikgu, penglihatan. Betul. Okey, pelihatannya. Okey, dekat sini. So Mira boleh mainlah sama ada nak main dengan yang magnetik tu ataupun rainmaker tadi. So lebih bertenang, bersedia untuk aktiviti yang seterusnya. Baik, itu dia. Okey, kepada anda di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga cikgu-cikgu kita. Okey, cikgu, kita dah faham dah tentang alat pendengaran tadi, dah tahu semua kan. Seterusnya apa aktiviti yang cikgu nak lakukan? Okey, jom tengok jadual aktiviti ni. Okey, jadual aktiviti ni tadi kita dah kena alat bantu pendengaran dan kita dah rehat sensori kan? Okey, sekarang ini adalah aktiviti bercerita menggunakan buku. So, daripada buku bergambar, kita juga boleh belajar kemahiran dan perkataan yang baru. So, jadi ibu bapa boleh menggunakan buku, melukis atau kita cari kat internet lah gambar-gambar untuk dapatkan kemahiran baru kepada anak kita di rumah. Okey, dan hari ini kita akan bagi tahu tentang cara nak urus alat bantu pendengaran pula menggunakan buku bergambar. Okey. Okay. So, saya akan bercerita lagi hari ini. Boleh, Okey. mari. Jadi, kita ada buku cerita yang bergambar. Untuk hari ini, saya akan mengajar cara mengurus untuk spesifik kepada untuk menghidupkan, mematikan dan juga menyimpan alat bantu pendengaran. Okey, pertama sekali kita akan buat bersama-sama tau. Sambil cikgu cerita, nanti Cikgu Ifah dengan Mira boleh buat. Dan murid-murid di rumah pun boleh buat sama-sama. Okey? Okey, pertama sekali... Right. Next. Okay. Sediakan bateri dan juga alat bantu pendengaran. Okay, dah ada?
Dah. Right, saiz yang betul. Betul. Okey. Kedua, kita akan buka pintu bateri. Okey, tarik ke bawah untuk buka pintu bateri. Okey. Okey, dah buka. Okey, apabila kita dah buka, kita akan padankan. Okey, kita akan padankan. Ada satu tanda tambah je di bateri dan juga ada satu tambah yang kecil je di pintu alat bantu pendengaran. Okey. Okey, jumpa ke? Jumpa. Right, jumpa. Okey. So, Okey. bateri perlu dimasukkan pada posisi yang betul. Kalau tak, dia tak akan berfungsi. Okey? Okey. Right, dah padankan. Okey, seterusnya apabila kita dah padankan, okey, kita akan masukkan bateri tersebut. Dah masukkan ke dalam ruang bateri. Dah. Okey, masukkan dalam ruang bateri. Okey, seterusnya baru kita akan tutup pintu bateri. Okey, tolak ke atas untuk tutup. Okey, Cik Rifah dah berjaya? Mira dah berjaya? Berjaya, cikgu. Alright, good. Okey, apabila kita dah tutup pintu bateri, tahniah saya ucapkan kerana kedua-dua dah berjaya menghidupkan alat bantu pendengaran. Wow, So, okey. dalam masa 10 saat, alat bantu pendengaran tersebut akan berfungsi. Dalam masa 10 saat? Dalam masa, biasanya dia akan bunyi beep lah. Beep, beep, beep sampai 10 dan lepas tu dia akan berfungsi. Okey, cikgu. Saya nak tanya, kalau saya dah masukkan bateri tadi, nak tahu alat saya berfungsi dengan baik, bateri saya masih ada, dia akan keluar lampu ke macam mana, cikgu? Biasanya kalau untuk alat bantu pendengaran jenis hearing aid, dia tak ada lampu. Okey, tapi kita boleh okey ya. So kita boleh nak test kan. Kita boleh letakkan atas tapak tangan kita dan kita tutup dan buka, tutup buka macam ni. Okey, so daripada situ kita tahu kalau ada bunyi bersiul, alat bantu pendengaran kita berfungsi. Kalau dia macam senyap je, maksud dia tak berfungsi lah. Okey. Dan ibu bapa juga kena sentiasa ingat untuk servis alat bantu pendengaran tu. Sebab kadang-kadang bila tak servis, bunyi dia akan makin ringan, macam tak dengar macam itulah. So kena selalu servis lah alat bantu pendengaran ni. Okey, tadi kan kita dah berjaya kan nak hidupkan. Tapi macam mana nak matikan dia? Okey. Alright. Kalau nak matikan biasanya alat bantu pendengaran dia perlu dimatikan sama ada sebelum tidur dan juga sebelum mandi. So tak boleh kena air lah sebaiknya kerana ini adalah alat elektronik. Jadi sebaiknya untuk anak-anak matikan alat bantu pendengaran sebelum mandi dan juga tidur. Okey, untuk matikan alat bantu pendengaran kita hanya perlu menarik cangkuk kecil ni untuk membuka ruangan bateri. Okey. Boleh buka? Boleh, Okey. cikgu. Okey, dah boleh buka. Ini bermaksud alat bantu itu telah dimatikan. Mudah je kan? Mudah sebenarnya? kan? Keluarkan balik bateri ke tak payah, cikgu? Sama ada nak keluar ataupun nak letak je bateri kat situ adalah bergantung. Kerana apabila kita dah buka, dia dah switch off lah. Okey? Alright. Jadi, ni biasanya rutin untuk sebelum mandi ataupun sebelum tidur. Dan lepas kita matikan dia, okey, sekarang kita dah, apabila kita dah matikan dia, kita boleh lap dia dengan kain yang bersih. Okey, lap dengan kain yang bersih. Okey, boleh lap je. So, lap sekeliling badan alat bantu dengar. Dan bagi murid-murid yang di rumah yang memakai alat bantu dengar, dia ada acuan. Lap juga acuan telinga tersebut. Okey. Apabila sudah bersih, okey, kita boleh masukkan dalam bekas yang bersih. Dan tertutup. Dan tutup. Bagus pelajar bernama Mira ini. Okey, kita tutup, cikgu. Tutup. So, sebab dalam tu kita biasanya dia ada macam silikon gel tu kan. Untuk sedutlah wap air ataupun apa-apa yang berada. Untuk lembapan kat situ. Okey, baik. Jadi kita tutuplah. Tutup. Dan lepas tu, sebab kita belajar dengan ibu bapa kan kat rumah. Jadi, okey. Kita tunjuk dulu kat dalam macam mana. Ini lepas kita dah lap, cikgu. Lepas dah lap, kita dah bersih dan kita simpan dalam bekas yang bersih. Lepas bersukan pun ingat untuk lap sebab peluh kan air nanti cepat rosak.
Okey, dan lap tu cikgu, cara kita nak bersihkan tak payah guna air ke? Hanya guna tisu sahaja. Sabun semua tak payah. Jangan, elektronik tu mahal. Jangan. Jangan guna sabun untuk alat elektronik lah. So just lap dan pastikan ia sentiasa bersih lah. Okey. Kalau maaf cikgu, saya nak tanya, kalau ada ibu bapa yang menggunakan wipes yang macam tisu basah pun tak boleh juga cikgu? Tisu basah. Tisu basah untuk badan yang kat luar tu should be okey lah. Boleh. Dan juga macam acuan telinga pun boleh juga dilap menggunakan wet wipes tu kan. Untuk kebersihan dia. Dan pastikan di acuan telinga tu tak tersumbat dengan tarik telinga ataupun apa-apa di sekeliling telinga lah. Bila dia tersumbat, alat bantu pendengaran dah tak boleh, dia macam sound dia terus cut. So dia tak boleh dengar. Okay? Right. So, apabila kita dah belajar semua, kita belajar daripada ibu bapa kan. Jadi, kita ucapkanlah terima kasih kepada ibu bapa kerana mengajar kita untuk mengurus alat bantu pendengaran. Wah, okey. Kalau saya ucap terima kasih dekat cikgu lah. Terima kasih cikgu. Okey, tadi Mira kita dah belajar satu kemahiran yang baru menggunakan buku bergambar. Tapi kanak-kanak sentiasa perlukan pengulangan. Pengulangan dan kerap kerana mereka perlukan reminder lah supaya mereka berdikari buat benda ni. Daripada tadi, cerita tadi, Mira ingat tak apa perkataan yang penting daripada cerita tadi? So dah lupa kan? Jadi cikgu akan tolong Mira ingat. Okey. So saya turun ke bawah. Tadi perkataannya adalah satu, kita perlu ada alat bantu pendengaran dan juga bateri. So dekat sini kita boleh buat satu flashcard lah untuk ingatkan. Bateri. Lepas bateri tadi kita akan buka alat bantu pendengaran kita dan padankan simbol positif tadi kan, simbol positif dan juga masukkan. Okey, masukkan. Lepas tu kita tutup. Lepas tutup, jangan lupa dah habis guna, nak mandi, nak bersukan, lepas bersukan, nak tidur, jangan lupa untuk matikan dengan cara buka dan ingat untuk sentiasa lap dan bersihkan. Jadi kita sentiasa perlu ingatlah, kita keluarkan kata kunci daripada buku bergambar agar anak murid kita ingat apa yang kita nak ajar di rumah. So ibu bapa pun boleh keluarkanlah, buat bercerita, lepas tu keluarkan kata kunci dan sentiasa ingatkan anak murid kita. Kerana kenapa kami keluarkan kata-kata kunci tu? Adalah kerana untuk belajar bertutur, murid tersebut kena belajar mendengar dulu. So kalau kita tak dengar, macam mana kita nak cakap kan? So kena dengar dan lepas tu dia akan datang untuk bertutur. Cikgu, tadi kan cikgu kata tak boleh pakai sewaktu kita nak tidur. Kenapa cikgu waktu tidur tak boleh nak pakai? Biasanya waktu tidur, satu kita pun tidak mendengar lah kan waktu tidur. Dan juga untuk kita bagilah alat bantu pendengaran itu untuk rehatlah seketika. Dan masa tu pun sebab kita ada bateri in case of apa-apa terjadi ke. Tapi untuk waktu tidur, ni ada extra information lah kan. Untuk semasa waktu tidur, individu yang bermasalah pendengaran, dia ada kita panggil assistive listening devices. So yang alat bantu yang lain bukan jenis alat bantu pendengaran, tapi dia ada macam kita boleh letak di bawah bantal ke, kalau ada orang tekan loceng rumah ke, ada fire alarm ke, dia akan bergetar. So dia boleh macam membangunkan orang yang ada masalah pendengaran untuk sedar, sini ada kecemasan. Dia macam ada banyak jenis kita panggil assistive listening devices lah untuk membantu orang kurang upaya pendengaran dengan apa aktiviti yang berlaku di sekeliling dia. Lagi satu, bateri dia tak tahan lama lah. Dia kena kerap tukar. 10 hari, 14 hari dah habis bateri. So nak rehatkan alat bantu pendengaran tu juga. Untuk jimatkan bateri jugalah salah satu. Sebab satu bateri dia boleh dalam masa 7 ke 10 hari. Tapi sebab saya kata alat ni kan bijak kan. Jadi kalau kita terekspos pada environment yang bising, dia macam banyak yang adjustment alat bantu pendengaran tersebut kena buat. Jadi bila dalam suasana selalu bising, dia akan cepat habis bateri.
Baik. Dia macam banyak guna lah sikit. Dia banyak guna energi dia. So macam banyaklah yang hilang. So itu adalah salah satu cara lah untuk kita jimatkan bateri. Untuk bateri macam cikgu kata tu, selalu mana yang ibu bapa boleh dapatkan bateri tu? Memang datang sekali ke ataupun boleh dapatkan di mana-mana untuk bateri? Untuk bateri alat bantu pendengaran, biasanya ibu bapa boleh dapatkan dari pusat alat bantu pendengaran lah. So dia datang macam satu pack tu ada 6 dan biasanya satu tu tahan untuk 7 ke 10 hari. Dan bateri ni merupakan bateri pakai buang cikgu Ya, bateri pakai buang. Tak boleh nak charge cikgu. Tak boleh nak charge lagi. Ada yang teknologi terbaru yang boleh charge tu, cuma harga dia pun boleh tahan lah. Yalah, betul kan. Wow, okey. Dan juga cikgu, kalau ini apa yang saya tahu, cikgu betulkan saya kalau saya silap ya. Volumenya juga berbeza kan mengikut orang ke macam mana cikgu untuk volume masing-masing tu? Tahap pendengaran kita. Kalau untuk volume pada alat bantu pendengaran, dia bergantung kepada tahap pendengaran individu tersebut. Contohlah kalau saya ada masalah pendengaran tahap ringan. Jadi alat bantu pendengaran saya diprogram mengikut apa yang tahap pendengaran saya, apa yang saya hilang. Contohnya kalau Cikgu Ifah, tahap pendengaran dia adalah tahap sederhana. So alat bantu pendengaran dia akan diprogram oleh audiologis mengikut tahap pendengaran sederhana, tahap pendengaran sederhana. So dia akan berlainan. Sebab fungsi dia nak kuatkan bunyi. Dia bukannya boleh membetulkan kita punya pendengaran, tapi dia menguatkan bunyi persekitaran. Jadi kalau macam contohnya kita nak buka sedikit kan bunyi je kan, so tak perlulah buat kuat sangat. So macam itulah analogi dia nak tukar volume dia kan. Untuk pengetahuan Mira juga, untuk tahap pendengaran ni dia ada satu tahap normal, tahap ringan, tahap sederhana, tahap teruk dan tahap sangat teruk. So dia ada 5 tahap pendengaran. So yang ni akan diset oleh audiologis berbeza pada setiap alat bantu pendengaran. Okey, mereka akan macam sebelum set tu akan ada bukan ujian lah ke macam mana? Akan diuji dulu. So biasanya kita akan buat saringan, lepas tu kita buat penilaian. So masa penilaian tu kita akan cari apa yang sebenarnya individu ini boleh dengar pada spesifik. Kalau nak cerita dia dah mengikut pitching atau frekuensi untuk setiap frekuensi tu, baru kita akan setkan alat bantu pendengaran mengikut individu tersebut. Atau even bukan individu, telinga kanan dengan kiri pun berbeza untuk kita setkan. Betul? Wow. Unik Macam mana teknologi sekarang sangat membantu sebenarnya kan cikgu kan? Itu satu ilmu teknologi jugalah. Okey. Cikgu, kita nak bercerita lebih banyak lagi juga tentang alat pendengaran ni juga cikgu, sebab ilmu ni pun sangat penting juga sebenarnya cikgu. Terutama sekali untuk ibu bapa sendiri yang sekarang anak-anak berada di rumah kan cikgu. Dan sebelum kita berhenti berehat lagi sekali, kita ada satu lagi aktiviti. Aktiviti ni saya kena bangun. Boleh tu? Betul. So tadi kita dah buat aktiviti bercerita. So yang ni dah siap. So ini cara ibu bapa boleh guna kat rumah lah. Lepas tu ada rehat sensori. So Mira, ni papan bergambar. Mira nak pilih apa? Okey, sebab saya dah berdiri, saya nak pilih lari setempat cikgu. Saya dah banyak duduk dah. Lari setempat. Okey, so kita boleh guna magnet ke apa-apa, lari setempat. Okey, saya akan timing dan mungkin untuk dalam masa 1 minit, okey Mira berlari untuk bersedia di slot seterusnya lah. Okey. Jadi saya berlari. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika, sambil-sambil tu lari sekali dengan saya. Kita kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM.
kita sudah berada di segmen yang terakhir. Banyak sangat yang kita pelajari hari ini, Cikgu. Di segmen yang terakhir ni, sebelum Cikgu buat rumusan, mungkin ada sedikit lagi aktiviti yang Cikgu nak lakukan bersama saya dan juga murid-murid di rumah. Ya, okey. Tadi kita dah buat rehat sensori. Okey, so sekarang ni kita nak buat rumusan sikitlah. Okey, satu, apabila ibu bapa dah menggunakan buku bergambar untuk pengukuhan supaya anak murid kita buat konsisten di rumah, kita boleh buat aktiviti peringatan menggunakan senarai semak bergambar. Jadi bila ada ni dan tampal di ruang rumah, anak murid kita boleh check lah. Okey, dah padankan, dah sediakan bateri, dah buka dan pastikan ABP kita dah berfungsi. Lepas tu barulah mereka akan kerap untuk uruskan alat bantu pendengaran sendiri. Jadi bila alat bantu pendengaran dah dengar, maka barulah diorang boleh belajar perkataan daripada persekitaran mereka. Itu penting ya, Mira. Okey. Okey. Silakan Cikgu. Okey, untuk rumusan lah apa yang kita dah belajar hari ini. Satu, kita belajar tentang cara nak menggunakan jadual visual activity. So, jadual aktiviti ni tadi kita dah cakap tentang senarai semak. Okey, dan kita juga dah belajar tentang papan sensori, buku bergambar, alat bantu pendengaran dan juga cara nak menguruskan alat bantu pendengaran. Okey? Okey. Dan rehat sensori ni pun ibu bapa sendiri pun boleh ikut juga aktiviti apa yang nak dilakukan kan Cikgu? Ya, dia ikut minat dan kecenderungan anak di rumah. Kalau anak tu fizikal dan aktif, dan dia boleh buat aktiviti seperti lari setempat tadilah. Kalau dia suka sentuhan kan, dia boleh buat aktiviti yang menggunakan sentuhan. So ambil sedikit masa untuk anak kita dapat rehat sensori mereka ataupun diri mereka supaya mereka kekal fokus, bertenang, dapat uruskan tingkah laku dan bersedia untuk aktiviti PDPR di rumah. Jadi mak ayah tak stres kan. Jadi dia ikut aktiviti apa nak buat, dia dah rancang dengan mak ayah. And then dia dah tahu apa aktiviti dia boleh buat waktu rehat. Tengok TV boleh, dengar lagu boleh. Dan juga menggunakan apa-apa bahan yang ada di rumah untuk belajar kemahiran yang baru. So untuk rehat sensori, kalaulah kata hanya 5 minit untuk rehat sensori dan ibu bapa perlu patuhlah kepada 5 minit ini. So 5 minit sahaja. Guna timer. Lepas habis 5 minit, kita kena belajar. Itu untuk mendisiplinkan jugalah anak-anak murid kan Cikgu? Sebab kadang-kadang mereka perlukan jangkaan. Apa nak buat? Okey, saya ada masa 5 minit untuk main dengan bola ataupun main dengan apa-apa. Okey, selepas tu dalam masa 10 saat, saya kena bersedia untuk buat aktiviti lain pula seperti menulis, melukis dan sebagainya. So ini pentinglah untuk anak-anak khas kita. Selalunya berapa minit Cikgu untuk rehat sensori ni? Masa yang terbaik yang selalu cikgu beri pada anak-anak di sekolah? So biasanya antara transisi lah peralihan sebelum selepas satu subjek tu, dan kita rehat sebelum cikgu tu masuklah. So kita ada kan biasanya ada peralihan untuk cikgu masuk ke kelas kan. So kita boleh rehat waktu tu. Kadang-kadang sebenarnya kita buat juga. Contoh kita main pen, kita type meja dan sebagainya. So itu semua adalah input yang diperlukan oleh diri kita untuk mengawal dan menguruskan kita punya emosi, kita punya kesediaan untuk belajar seterusnya. Wow, tekan pen pun sama juga Cikgu dikira. Dia namanya kira fidget lah sebab kita nak sentuhan. Okey. Itu our sensory needs. Okey, wow. Okey, Cikgu, sedikit daripada Cikgu Fatihah. Mungkin ada rumusan daripada Cikgu Fatihah. Kita dah tahu kan cara penjagaan bagaimana, alat bantuan pendengaran. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Fatihah. Silakan Cikgu. Untuk kepada ibu bapa, saya macam sarankan boleh latih mereka untuk kemahiran urus diri. So urus diri di sini bagi murid berkeperluan khas pendengaran yang memakai alat bantu pendengaran adalah untuk mengurus alat bantu pendengaran. Selain daripada menghidupkan, mematikan, ibu bapa juga boleh membuat latihan untuk memakai alat bantu pendengaran bagi anak dia pakai sendiri secara berdikari. Jadi untuk waktu sekarang, kerana ada banyak masa bersama anak-anak, ajarlah kemahiran-kemahiran tersebut supaya anak lebih bersedia untuk ke sekolah. Selain daripada pakai sendiri, boleh juga latih anak untuk macam ceritakan kepada kawan-kawan, macam latihanlah untuk bercerita kepada kawan, oh ini alat bantu pendengaran saya. Kenapa awak, sebab biasanya bila pergi sekolah, kawan-kawan akan tanya, awak pakai apa tu? Awak pakai apa tu? Jadi masa tu apabila anak-anak telah berlatih dan tahu apa nak jawab untuk soalan tersebut, mereka akan lebih yakin dan juga
saya proud saya pakai alat bantu pendengaran, saya boleh mendengar. Betul. Wow, itu dia. Nak membina keyakinan tersebut kan bermula dari rumah. Jadi ini bukan sahaja peranan guru-guru di sekolah tapi juga peranan ibu bapa sendiri yang berada di rumah kan cikgu. Okey, banyak yang kita pelajari. Yang paling penting sekali ingat jangan pakai waktu tidur, jangan pakai waktu mandi, jangan pakai time hujan. Time hujan pun kena buka cikgu kan. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fatihah, Cikgu Ifa dan juga Cikgu Haslia atas perkongsian yang diberikan. Satu input yang sangat baik, alhamdulillah. Dan saya kira ibu bapa sendiri pun dapat juga banyak input. Macam cikgu katalah, sekarang ni semua di hujung jari sahaja. Selain daripada ada panduan di buku, ada juga di internet yang kita sendiri boleh dapatkan maklumat yang terkini cikgu. Okey cikgu, terima kasih. Terima kasih juga yang menonton sampai ke penghujung. Tapi sebelum kita akhiri kelas mahir kita cikgu, kita dah bukan nak rehat dah ni. Kita dah nak habislah kelas ni, dah nak balik. Okey, untuk sebelum kita say bye, okey, ada satu lagi aktiviti yang Cikgu Ifa nak tunjukkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Apa tu cikgu? Okey, so tadi kita lari setempat dan kita dah penat belajar kan? Ya. So lepas ni Mira nak pilih apa pula untuk rehat sensory? Saya nak pilih bola gym lah cikgu. Okey, bola gym. Bagus pilihan tu. Sama dengan baju saya. Kita gerak dan kita boleh kuruskan badan juga. Okey, jom kita buat rehat sensory menggunakan Bola gym. So, apa, bagi saya rehat sensory saya ya. Saya bagi Cikgu Fatihah. Silakan Cikgu Fatihah. Alright. Okey. Dan aktiviti ini pun bagus sebab kita punya sensory juga. Semua tu ya, sensory. Biasanya macam kalau murid yang hyperaktif kan, kan dia macam nak bergerak je kan. So sebenarnya kalau letak meja dah boleh belajar pun atas bola gym ni. Betul. Especially untuk mereka yang susah nak memberikan tumpuan, kadang-kadang kita bagi mereka duduk di atas gym ball dan mereka boleh duduk sambil membuat aktiviti yang mereka nak. Wah, so flexible. Betul tu. Kalau tak duduk atas kerusi saja statik je kan cikgu. Ya, betul. Kan biasa kalau kita dalam kelas pun kan ada suka yang gerak kursi ke belakang lah, gerak kursi sebenarnya tu sensory needs dia. Okey. Itu saya boleh relate dengan saya yang suka kerusi ke belakang pasti jatuh. Okey, jangan lakukan ya, bahaya. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu. Terima kasih juga anda berada di rumah. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujungnya. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM